kepada Menteri Pengangkutan untuk menyatakan perkembangan terkini projek pemeliharaan landasan KWDT Fasa 1 dan Fasa 2, nama kontraktor serta perunding ICC yang dilantik dan bilakah tarikh jangka masa siap untuk kedua-dua fasa serta jumlah kos terkini untuk Fasa 2. Jawapannya telah pun saya lampirkan dan hantar kepada semua, iaitu projek KWDT Fasa 1, kontraktor yang dilantik adalah Daya Maju Infrastructure Sdn Bhd, dan JSP Iminia JV Sdn Bhd telah dilantik sebagai perunding pemeriksa bebas ICC. Projek yang sepatutnya siap pada 1 November 2019 tetapi tertangguh sehingga pelanjutan masa sebanyak 4 kali telah diberikan dengan tarikh siap semasa, iaitu pada 30 Januari 2023. Kesannya pengguna-pengguna perkhidmatan KTMB masih tidak dapat menikmati perkhidmatan pengangkutan awam yang lebih baik serta kemudahan stesen yang lebih selesa. Untuk makluman, peratus kemajuan keseluruhan projek KWDT Fasa 1 sehingga 24 Julai 2022 adalah sebanyak 92.4%. Bagi projek KWDT Fasa 2, ini yang menjadi pertikaian. Berdasarkan keputusan Jemaah Menteri bertarikh 18 Mei 2022, Syarikat Daya Maju LTAT Sdn Bhd DMLTAT telah menarik balik tindakan undang-undang terhadap Kerajaan Malaysia. Susulan daripada itu, surat setuju terima bertarikh 29 Julai 2022 telah dikeluarkan kepada syarikat DMLTAT berdasarkan perbincangan bersama Kementerian Kewangan dan Kementerian Pengangkutan. Kos kontrak dikekalkan sebanyak 4.475 bilion. 4 bilion 475 juta 250 ribu ringgit. Dengan skop projek dan tempoh pelaksanaan dikekalkan. Justru itu, sukacita dimaklumkan bahawa penglibatan LTAT secara usaha sama dengan DMIA dalam projek KWDT 2 masih diteruskan dan sebarang dakwaan kononnya LTAT ditindas oleh Kementerian Pengangkutan adalah tidak berasas. Pelantikan ICC ini perlu disegerakan untuk memastikan kelancaran projek. Ini jawapan daripada Kementerian Pengangkutan pada minggu lepas, just a few days ago. Menyatakan dengan jelas bahawa surat setuju terima SST telah dikeluarkan pada 29 Julai, just about 1 week ago, kepada syarikat DMLTAT dengan kos nilai projek 4.475 bilion. The exact figure yang kita rundingkan dan kita putuskan semasa pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Apa yang saya nak katakan pada hari ini ialah, yang pertamanya, jawapan ini adalah satu vindication kepada kita. Mengapa saya kata begitu? Semasa Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, nyatakan ada 101 projek yang diberikan secara rundingan terus oleh Pakatan Harapan. Itu langsung tidak memberikan satu gambaran yang betul. Sebab daripada 101 projek itu yang bernilai lebih 6 bilion, satu projek ataupun projek yang bernilai yang paling besar yang hampir merangkumi hampir 70% daripada nilai tersebut ialah projek ini. This is the largest value in terms of the 101 projects that he mentioned. Projek ini sahaja ialah 4.475 bilion. Out of 6 bilion, ini adalah projek yang terbesar daripada keseluruhan projek yang dinyatakan oleh Tengku Zafrul. Kononnya Pakatan Harapan beri secara rundingan terus. Tetapi apakah hakikatnya? What is the real facts? Fakta yang sebenarnya ialah projek ini bukannya dianugerahkan oleh Pakatan Harapan. Projek ini dianugerahkan oleh Kerajaan Barisan Nasional sehari sebelum pembubaran Parlimen pada tahun 2018. Iaitu SST, surat setuju terima untuk Fasa 2, KWDT Fasa 2, yang bernilai pada ketika itu 5.2 bilion. 5.2 bilion dianugerahkan kepada syarikat DMLTAT pada 4 hari bulan April 2018, one day before Parliament was dissolved. Jadi kontrak itu telah pun ditandatangani. Walaupun ada pertikaian kata SST itu bukan kontrak, itu tak betul. SST is a contractual obligation. Perkara ini kita telah bincangkan banyak kali dalam kabinet dan dapatkan ulasan daripada Peguam Negara. The moment
a letter of award is issued, that is a contractual obligation. Surat setuju terima itu adalah satu obligasi daripada kerajaan untuk masuk satu kontrak dengan satu pihak. Maka walaupun kontrak itu belum ditandatangani secara formal, tetapi apabila SST dikeluarkan, the government is already obligated to that particular parties or company. Jadi 4 April 2018, kerajaan BN pada ketika itu, Menteri Pengangkutan pada ketika itu, Datuk Seri Datuk Lai telah pun bersetuju anugerahkan projek ini kepada syarikat DMLTIT, iaitu syarikat yang sama untuk fasa 1. Walaupun fasa 1 pada ketika itu juga problematik. So apabila Pakatan Harapan ambil alih, pada awalnya memang kita juga membatalkan kontrak tersebut, ataupun kita batalkan SST tersebut, kerana kita kata ada pertikaian. Dan saya ada kesangsian mengapa 1 hari sebelum pembubaran parlimen diberikan SST tersebut. Tetapi mengambil masa beberapa bulan dan ada pertikaian dan juga ada implikasi perundangan. Kita tahu bahawa apabila kontrak itu telah ditandatangani dan kerajaan baru nak batalkan, what is the implication? The implication ialah kita kena bayar ganti rugi kepada dia. Dia boleh bawa kita ke mahkamah. Dan kalau kita pergi ke mahkamah, sudah tentu kerajaan akan kalah dan kita terpaksa bayar ganti rugi kepada syarikat ini dan projek itu tak dapat jalan. So selepas beberapa bulan dan syarikat itu datang berunding balik dengan kita, syarikat itu semasa kerajaan Pakatan Harapan tidak pernah initiate any legal action. Dia berunding, dia merayu kepada kita, dia buat hantar banyak rayuan kepada kita, dan akhirnya selepas banyak perbincangan perundingan, maka kabinet pada ketika itu bersetuju untuk anugerahkan balik projek itu kepada syarikat yang sama, DMLTIT, dengan perubahan skop dan penurunan kos daripada 5.2 bilion kepada 4.475 bilion. Okay? A saving of about 700-800 million. Dan ada perubahan skop untuk rasionalisasikan skop tersebut. Tetapi pokoknya syarikat itu tak bawa kes itu ke mahkamah, dan apabila kita runding balik, bagi balik projek ini kepada syarikat DMLTIT dengan kos yang lebih rendah, tidak ada sebarang ganti rugi. Tak ada faedah pun, yang setau sen pun yang kita bayar kepada syarikat itu. So it is considered a new contract, a new SST. So itu yang sebabnya Tengku Zafrul kata kita bagi secara rundingan terus. Tetapi hakikatnya itu bukannya projek yang kita anugerahkan. That is a legacy left by the previous government. Ada satu kontrak yang telah pun ditinggalkan oleh kerajaan terdahulu. Kita terpaksa selesaikan isu tersebut. Okay, that is one. Yang keduanya ialah kenyataan media Menteri Kewangan ini keluar pada 26 Ogos 2020. Listed every single project, all the 101 projects. Okay. Kalau ada minat, tak ada projek lain, boleh tengoklah. Ini adalah kenyataan daripada Menteri Kewangan 26 Ogos. Wee Ka Siong nak jadi hero. Lepas 2 hari, Menteri Kewangan nyatakan projek-projek ini adalah rundingan terus. Dia pun keluarkan kenyataan media 28 Ogos oleh Wee Ka Siong. Wee Ka Siong kata apa? Dia kata dia nak umumkan bahawa tender untuk projek landasan berkembang Lembah Klang atau KWDT 2 akan dibuka sebagaimana dipersetujui kabinet. Dia kata setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan penyelidikan yang berurut, kementerian telah memutuskan bahawa kos projek semasa adalah terlalu tinggi. Susulan itu, kabinet PN telah bersetuju bahawa pelaksanaan projek dengan bersandarkan kepada rundingan terus adalah tidak boleh diteruskan. Sehubungan itu, proses bidaan untuk projek ini akan dilakukan secara tender terbuka mengikut prosedur yang betul, bukannya secara rundingan terus seperti yang dilakukan sebelum ini. Perunding pemeriksaan berkecuali ICC akan dilantik sebelum kontraktor baru dapat melaksanakan skop kerja yang diperlukan untuk memendekkan tempoh pembinaan projek dari 7 tahun kepada 5 tahun. Ini adalah penting dan diperlukan kerana projek ini akan memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada kira-kira 80,000 pengguna komputer setiap hari. Ini kenyataan Wee Ka Siong. Dengan jawapan pada hari ini,
saya minta both Tengku Zafrul dan khususnya Wee Ka Siong eat back their own words. Telan balik air liur mereka. Dia cakap begitu besar masa itu, hero 2020, kononnya mereka juara open tender. Pakatan Harapan lah yang bagi rundingan terus, harga terlalu tinggi dan sebagainya. So semua ini hari ini kita vindicated. Hujah yang kita bawa semasa perbahasan di Parlimen pada tahun 2020, hari ini terbukti betul. Hujah saya pada ketika itu betul. Saya kata kalau memang tender terbuka, kita tahu kos projek KVDT 2 ini bukan saja KVDT 2, semua projek lain kalau di tender terbuka sudah tentu kosnya lebih rendah, termasuk KVDT 2 ini. Memang kita ada ambil nasihat daripada syarikat-syarikat perunding, termasuk apa yang disebut Opus Consultant. Memang saya pernah berjumpa dengan Opus Consultant. Opus Consultant memang ada bagi satu laporan awal, kata projek ini mungkin lebih rendah daripada kos projek yang dianugerahkan, maybe in the region of 3 to 3.5 billion. Tetapi itu tidak mengambil kira satu implikasi perundangan yang penting, iaitu the previous government already signed the contract. There is a contractual obligation. Kalau projek itu dibatalkan dan ditender semula, yang pertamanya implikasi perundangan, iaitu you have to pay the previous party, the previous contractor. Come into billions of ringgit, maybe 1 or 2 billion. Saya sebut mungkin ganti ruginya 2-3 billion. Kalau 3 billion campur 2-3 billion, kos itu lebih tinggi daripada 4.4 billion. Itu sebabnya Pakatan Harapan teruskan. Tetapi Wee Ka Siong pada ketika itu tak mau dengar. Dia konon nak jadi hero. Dia kata, oh dia juara tender terbuka masa ketika itulah. Dan dia kata, kalau tender terbuka, harga lebih rendah dan juga skop projek boleh dipendekkan daripada 7 tahun kepada 5 tahun. Ini kata dia pada 28 Ogos 2020. Tapi pada jawapan yang dia berikan juga pada 3 Ogos 2022, just within 2 years, dia kata dianugerahkan dengan harga yang sama, dengan skop projek dan tempoh pelaksanaan dikekalkan. Apa maksudnya? Maksudnya tak ada pengurangan kos, tak ada dapat dipercepatkan lagi. So all that shows that apa yang mereka lakukan itu seolah-olah hanya untuk score a political point pada ketika itu. Dan dia memberikan implikasi besar kepada projek ini. The moment Wee Ka Siong suspended the project or cancelled the project on 28 of August, syarikat kontraktor tersebut immediately within 1 or 2 months mengambil langkah undang-undang, mengambil tindakan undang-undang dan mengheret kerajaan ke mahkamah. So that case was in the court for the past 2 years. Sehinggalah baru-baru ini apabila sudah ada settlement, baru syarikat itu tarik balik kes mereka daripada mahkamah. Itu yang saya telah pun bagi amaran di Parlimen. Saya kata kes ini kalau kita handle macam ini, ada implikasi perundangan. Ada implikasi perundangan, the whole project was suspended. The whole project cannot be executed. Dan apa kesannya? Kesannya 2 tahun ini seluruh landasan tersebut tak ada siapa yang maintain, tak ada projek, tak ada kerja, dan landasan itu dibiarkan sebegitu. Dan dia membahayakan pengguna-pengguna train commuter. Dan dalam past 2 years memang ada berlaku train derail dan sebagainya. Walaupun saya tak ada mengatakan bahawa ia ada hubungan secara terus, tetapi hakikatnya ialah memang dalam masa 2 tahun yang lalu ini memang ada kemalangan-kemalangan yang menyebabkan train commuter tidak dapat berfungsi. So itu hakikatnya. So hari ini apa yang saya nak rumuskan ialah memang kita tahu bahawa projek-projek kerajaan sepatutnya dibuat secara tender terbuka. Tetapi hari ini kita membuktikan apa yang mereka kata itu tak betul, dan saya nak Wee Ka Siong dan juga Tengku Zafrul makan balik ayat-ayat mereka. Eat back their own words. Whatever they uttered in Parliament is utter rubbish. Dan kalau betul mereka ini nak buat secara tender terbuka dan bukannya direct nego, I want to challenge Tengku Zafrul, the Minister of Finance,
untuk umumkan senarai semua projek yang dianugerahkan secara rundingan terus sejak hari pertama beliau menjadi Menteri Kewangan sehingga sekarang. Dia sudah serve bawah dua government, dua kerajaan, dua Perdana Menteri, di bawah Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada ketika ini. Daripada Februari 2020, daripada Mac 2020 sampai hari ini, lebih 2 tahun 5 bulan, berapa projek yang dianugerahkan secara rundingan terus. Kalau dia boleh senaraikan 101 projek di bawah Pakatan Harapan pada tahun 2020, mengapa tidak beliau tak boleh senaraikan projek-projek di bawah Kerajaan Perikatan Nasional dan Kerajaan Ismail Sabri pada hari ini. So, list out. I'm sure the Malaysian public are very interested to know. If you can list out 101 projects under Pakatan Harapan, there is no reason why MOF cannot list out the entire projects being awarded through direct negotiation over the past 2 years. Dan saya juga nak mencabar Wee Ka Siong. Dia nak juara jadi tender terbuka pada Ogos 2020. Saya juga nak cabar Wee Ka Siong. Nyatakan berapa projek yang dia sudah ada tender terbuka sejak dia menjadi Menteri Pengangkutan. Dan berapa projek yang dia bagi secara rundingan terus sejak dia menjadi Menteri Pengangkutan. I know for a fact there is a single project yang pada ketika saya menjadi Menteri Pengangkutan kita dah open tender, iaitu the procurement for ETS sets for Gemas JB. Projek untuk membeli set ETS, iaitu Electrified Train Service, set kereta api elektrik untuk projek Gemas Johor Bahru yang telah kita buka secara open tender. Dia batalkan tender tersebut, dia bagi secara rundingan terus. So kalau dia berani, dia nak jadi juara open tender, list out lah how many open tender projects that he have executed in MOT in the past 2 years. Dan kesimpulannya, kita memang berharap ataupun kita memang pendirian kita ialah way forward for the government, way forward for Malaysia is that semua projek-projek perolehan kerajaan dan juga projek-projek infrastruktur kerajaan mesti perlu ada proses tender terbuka. Proses tender rundingan terus ini sudah banyak kali membuktikan pembaziran wang awam yang begitu banyak dan pembaziran masa yang begitu banyak. The latest of course is the LCS project, okay? The Literal Combat Ship yang menjadi skandal besar sekarang ini, bernilai 9 bilion tapi 1 biji kapal pun belum dapat. Ini pun secara rundingan terus yang dianugerahkan oleh MINDEF pada tahun 2011. Okay? Pokoknya pendirian kita dan memang dasar kita selama ini ialah memang kita mahu melihat bahawa segala perolehan dan projek kerajaan diadakan secara tender terbuka. Okay, terima kasih. Any question? Macam mana? Saya tak berapa jelas. Daripada jumlah keseluruhan yang tersebut maklumkan 100 lebih projek tender terbuka yang didakwa di bawah premium itu. Tender rundingan terus. Tender rundingan terus. Berapa yang sebenarnya kalau nak betulkan penafian yang dimaklumkan oleh Tengku Zafrul itu? Berapa saya tak berapa. Maksudnya kesemua itu yang didakwa di bawah premium adalah tidak benar di bawah rundingan terus yang dimaklumkan oleh Tengku Zafrul 100 lebih itu. Okey, begini ya. Dia ada 101 projek. Yang Tengku Zafrul kata ada 101 projek rundingan terus di bawah PH bernilai 6.61 bilion. Okey, senarainya memang ada dalam kenyataan Tengku Zafrul ini. Ada 4 projek di bawah Kementerian Pengangkutan, 6 projek di bawah Kementerian Pertahanan, 8 projek di bawah Kementerian Dalam Negeri, 12 projek di bawah Kementerian Komunikasi. Tetapi nilainya dia tak besar.
Okay? Semua projek-projek yang lain nilainya tak besar. Itu yang saya kata, projek yang paling besar, 4 projek itu adalah di bawah Kementerian Pengangkutan. Dan daripada 4 projek itu, yang paling besar sebenarnya hanya satu projek, iaitu projek KVDT 2 ini. Jadi daripada keseluruhan 6.6 bilion, satu projek sudah lebih 4.4 bilion. Itu yang saya highlight projek ini. Yang lain-lain itu memang ada rundingan terus. Mungkin ada kadang-kala ada kecemasan. Okay? Ada procurement yang diperlukan secara cepat. Tetapi nilainya itu tak besar. Dia hanya mungkin beberapa juta sahaja. Projek yang paling besar ialah KVDT 2 ini, yang satu projek saja sudah 4.4 bilion. Jadi daripada keseluruhan 6.6 bilion itu, 2/3 of that value ialah daripada satu projek. Yang saya hari ini nyatakan dengan jelas, jawapan daripada mereka sendiri kata projek ini diteruskan sekarang. Kalau betul dia kata kita bagi secara rundingan terus, tak betul, tak sepatutnya, patut open tender, mereka mengapa mereka bagi balik? Mengapa mereka teruskan dengan rundingan terus pada hari ini? Mengapa mereka tidak teruskan dengan tender terbuka? Itu yang hujah saya kata, mereka tak dapat buat tender terbuka. Sebab semasa kita pun, kita dah buat secara open tender. Kita tahu ada implikasi yang besar. Itu sebabnya kita tak buat. Okay? Ciaci. We'd like to respond to if PM pull out and keep PM in office. Well, whether PN pulls out from the government or not, it all depends on PN. It's up to them. It's not our call. It's nothing to do with us. Okay? The moment they pull out, then a new political scenario will emerge. Then if that happens, then Pakatan Harapan will discuss and decide what to do next. We will keep our card close to our heart. So does it mean that they pull out? It's not necessarily a GE. No, I mean, as I said, if they pull out, whether or not they will pull out, nobody knows. Okay, one day they say they want to pull out, the other day another Bersatu leader say that, oh, that is not the case. They have never decided. So ini Bersatu pun tak konsisten. Memang mereka ini takut hilang jawatan mereka. Jadi bagi kita, kalau dia pull out, maka Islam Sabri sudah hilang majoriti. Sudah hilang majoriti, tapi seperti yang kita katakan, dia ada MOU dengan Pakatan Harapan. So if that scenario happen, then we have to discuss and decide what to do next as far as Pakatan Harapan is concerned. So Pakatan Harapan tidak akan membuat sebarang komitmen sekarang. Kita tunggu dan lihat keadaan. Kalau ia berlaku, kita akan bincanglah apakah tindakan kita seterusnya. Okay, any other? Yes. Considering the apparently defeated state of caucus currently, what are your thoughts on the MRT3 project, the mega project being implemented now? Of course, MRT3 project, most important is that, okay, what is the funding mechanism? I think the government have to be very, very forthright, very transparent in that. What is the funding mechanism? That it has to go through an open tender process. And how do we finance it? First of all, I think, why should you put a price cap when there was not even tender yet? So that is not supposed to be done. Why do you put a price tag already when the tender was not even called? And for sure, we are supportive of an open tender for MRT3. Not only for MRT3, but all major infrastructure projects should go through open tender. Okay? Any more? Any plans to meet with P-Hailing Association, considering the recent blackout from gas and food tender riders? Yes, we are open to meet up with them. Of course, if they are interested to meet up, definitely we will try to have a discussion. My view about P-Hailing is that the government should regulate.
Okay, we should put up a regulatory framework to protect the P-hailing drivers, just like what we have done for e-hailing. Even though some people might not like the industry to be regulated, but I think once you regulate it, then there will be better protection for the P-hailing drivers. And in terms of their welfare, in terms of their rights, I think it will be better protected if the industry is being regulated. And my view is that it should be regulated along the approach that we have done for e-hailing. Okay. Any more? Kalau tak ada, saya ucapkan terima kasih. Thank you very much. Saya